Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke sesi episod ataupun rancangan, selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim, pembetulan kepada pemahaman-pemahaman yang radikal dan pemahaman yang songsang. Kita sampai dalam episod yang kedua, siri yang kedua, iaitu tajuk At-Tawassul. Para penonton sekalian, tawassul ni telah difatwakan harus oleh Darul Ifta Mesir, Pusat Fatwa Mesir, dan juga difatwakan harus oleh Darul Ifta Urdun, Pusat Fatwa Jordan. Seperti mana yang disebutkan, bermula tawassul kepada Allah dengan orang-orang soleh atau dengan amal soleh atau dengan kebesaran Nabi SAW ialah harus pada mazhab kami, iaitu Syafi'i, Jordan mazhab Syafi'i, dan mazhab majoriti ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dalam kitab yang muktamad di dalam segala kitab mereka. Saya bawakan dalam siri yang pertama hari itu tentang definisi tawassul, dalil daripada Quran dan sebagainya. Untuk siri yang kedua, tuan-tuan, kita nak dengar 7 kisah sahabat bertawassul dengan sahabat, sahabat bertawassul dengan Nabi ketika hidup, sahabat bertawassul dengan Nabi waktu Nabi wafat, ketika setelah Nabi wafat, sahabat Nabi bertawassul sendiri. Nabi SAW sendiri bertawassul dengan orang soleh. Okey. Kita tengok, tuan-tuan, yang pertama, dalil yang pertama saya akan bacakan, iaitu yang diriwayatkan di dalam oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Khuzaimah, Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis itu hadis sahih. Tuan-tuan tahu apa? Iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ajak ucapan siapa-siapa nak keluar pergi semayang. Siapa-siapa di kalangan umat Nabi Muhammad, ni dah 1400 tahun, nak keluar daripada rumah dia, nak pergi semayang. Masjid ke, surau ke, Jumaat ke, apakah, baca doa ni. Ni sunnah yang hampir pupus. Sunnah yang hampir pupus. Alhamdulillah, sunnah yang masih elok lagi diamalkan ialah kita keluar daripada rumah kaki kiri. Pi mana saja. Lepas tu kita sebut Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu antara sunnahnya. Itu masih ada. Siapa yang nak keluar daripada rumah dia, baca doa ni untuk pergi semayang. Keluar daripada rumah untuk pergi semayang. Yang ni hampir pupus. Iaitu doa dia, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Sampailah habis hadis tersebut. Dia doa dia, tuan-tuan. Tuan-tuan pelekat kat pintu rumah, doa yang Nabi baca kalau nak keluar pergi semayang. Kebetulan doa ini, tuan-tuan, ia juga adalah doa yang mana Nabi bertawassul. Tuan-tuan tahu Nabi bertawassul dengan siapa? Bertawassul ni memohon kepada Allah dengan amalan soleh. Memohon kepada Allah sesuatu hajat dengan menggunakan amal soleh, para ulama, ataupun orang soleh, ataupun bertawassul dengan Rasulullah. Dalam hadis ni, Nabi kata, ya Allah, bila Nabi keluar nak pergi semayang, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina alaik. Nabi bertawassul dengan siapa? Kata para ulama, inilah tawassul yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak tawassul. Ini dah dalil dia. Maka Nabi pun sebut hajat beliau.
sekian ya Allah, mohon padamu ya Allah untuk menyelamatkan diriku daripada api neraka. Ya Allah, aku memohon dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu untuk mengampuni dosa-dosaku. Itu dia. Nabi minta kepada Allah sesuatu hajat dengan bertawassul kepada benda lain, amal soleh, untuk hajat Nabi menyelamatkan diri daripada api neraka dan mengampun dosa dan sebagainya. Itulah antara tawassul yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Majah, Tabarani, Baihaqi, dan hadis itu sahih. Satu. Kemudian, yang kedua, kisah kedua sahih. Kisah tawassul ni, minta dengan Allah sesuatu hajat, tetapi bertawassulkan Rasulullah lepas Nabi hidup, ketika Nabi hidup atau ketika Nabi wafat. Okey. Dalam hadis yang kedua saya nak bawa ni, kisah sahabat bertawassul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Iaitu seorang sahabat yang buta. Kisah ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Uthman bin Hunayf, ada satu sahabat buta mai ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku buta. Aku tak ada orang yang boleh bantu aku dan aku dalam kesulitan. Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah. Doalah kepada Allah untuk aku melihat." Nabi pun kata, "Kamu bersabar, kamu dapat syurga di akhirat, kamu sebagainya. Kamu nak yang mana?" Dia kata, "Ya Rasulullah, syurga pun nak, tapi hak mata ni pun nak juga sebab susah, aku susah. Rumah pun jauh, tak ada orang nak bawa." Nabi pun kata, "Pergi ambil air semayang kat lelaki ni. Pergi berwuduk. Solat 2 rakaat. Yang ketiga, berdoa dengan doa tawassul." Nabi tak sebutlah berdoa dengan doa tawassul. Ini yang para ulama bila hurai hadis ni, Nabi kata berdoa dengan doa ini. Iaitu, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika." Ya Allah, aku pohon kepadamu. Aku bertawajuh kepadamu dengan hak nabimu. Dengan hak nabimu. Atawajjahu ilaika, aku bertawajuh kepada kamu ya Allah, aku tuju kepada kamu doa ni dengan hak nabimu Muhammad. Nabiyyir rahmah, itu ucapan dia. Ya Muhammad. Rasulullah ajak sahabat ni sebut begitu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanmu. Aku bertawajuh denganmu, wahai Muhammad, kepada Tuhanmu, agar dibukakan mataku. Ya Allah, berilah dia syafaat untukku dan berilah aku syafaat. Kata Sayyidina Uthman bin Hunayf yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah, dia kata, Sayyidina Uthman bin Hunayf nak cerita makbulnya doa sahabat tadi bila bertawassul dengan Rasulullah. Dia kata, demi Allah, selepas peristiwa itu, kami melihat lelaki itu masuk seolah-olah tidak pernah buta. Kisah itu riwayat Imam Hakim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Khuzaimah, dan hadis itu hadis sahih. Bertawassul dengan Rasulullah itu ketika Nabi hidup. Tadi kisah yang pertama tadi, yang dalam siri yang pertama, sahabat bertawassul dengan Rasulullah setelah Nabi wafat. Yang sahabat bertawassul dengan Rasulullah SAW untuk diturunkan hujan. Yang tu Nabi dah wafat. Yang tu kisah dalam siri pertama. Hak ni kisah yang kedua dalam siri yang kedua. Hadis sahih. Kemudian tuan-tuan, kita nak tengok kisah yang ketiga. Subhanallah. Tuan-tuan tengok kisah yang ketiga, semua sahih. Kisah ni pula ialah kisah berlaku pada tahun 250 Hijrah lebih kurang. Masya Allah, no? Lamanya kisah ni. Kisah ni berlaku tahun 250 Hijrah. Nabi dah wafat dan dia bukan kisah sahabat. Bukan kisah sahabat, ia kisah orang biasa, tetapi ianya sahih. Ianya sahih
Kisah ni sehingga disebut oleh Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Qudamah, Al-Imam Al-Qurtubi, awradu hadhihi al-qissah fi kutubihim. Mereka bawa kisah-kisah ni kisah ini dalam buku-buku mereka. Imam-imam besar tadi tuan-tuan, Imam sahabat tadi, imam-imam besar tadi. Iaitu kisah apa? Begini. Kisah ni tuan-tuan boleh cari kisah Al-Imam Al-Utbi. Al-Imam Al-Utbi yang meninggal alladhi tuwfiya sanata 55 wa 200. Meninggal pada tahun 255 Hijrah. Begini kisah dia. Imam Utbi ni satu hari dia duduk dekat dengan maqam Rasulullah. 255 Hijrah, Rasulullah wafat tahun sebelah. Jarak Orang biasa ni bukan sahabat. Bertawassul dengan Rasulullah ketika Nabi telah wafat. Ratus tahun. Kata Imam Utbi, aku tengok satu orang, Badawi. Dia mai ke maqam Nabi. Dia kata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tak berdosa lah tuan-tuan, bagi salam ke Nabi. Pi maqam Nabi lah ni pun 1444 tahun. Kita pi maqam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bukan wahai ruh pesuruh Allah, wahai pesuruh Allah. Sebab Nabi hidup di dalam kuburnya. Di alam barzakh. Hidup. Kita pun, laki ni, Badui ni kata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia ulang 2 kali. Kemudian dia baca ayat Quran. Lelaki Badui ni. Ayat Quran itu adalah ayat 64. Surah An-Nisa. Lelaki Badui tadi, dia pergi bagi salam kat Rasulullah. Kemudian dia pun baca surah An-Nisa ayat 64. Tuan-tuan, Surah An-Nisa 64 itu adalah ayat yang saya baca sebagai dalil Quran tentang tawassul tadi. Di awal dalam siri yang pertama. Badui ni, tahun 200 Hijrah lebih tu, dia pergi kat Rasulullah, dia bagi salam. Lepas tu dia kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dia baca Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dia kata, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang berbunyi, walau annahum idzalamu. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri, buat dosa, kemudian mereka datang kepada Rasulullah lepas wafat, lalu memohon ampun kepada Allah. Pi kat kubur Nabi, mohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah pun mohon ampun juga supaya Allah ampunkan dosa mereka. Nescaya Allah ampunkan dosa mereka. Laki ni tuan-tuan, laki Badui ni, lepas dia baca ayat Quran ni, beliau melantunkan 2 rangkap syair. Lelaki Badui ini, selepas membaca ayat Quran tadi ni, menghadap Nabi SAW, dia membacakan 2 rangkap syair. Iaitu, Ya khaira man dufinat bilqa'i a'zamuhu, fataba min tibihinna alqa'u wal-akimu. Nafsil fida'a liqabrin anta sakinuhu, fihi al-afafu wa fihi al-judu wal-karamu. 2 rangkap syair. Tuan-tuan, 2 rangkap syair itu ada sampai hari ini, tahun 1444 Hijrah. Tuan-tuan boleh tengok di tiang maqam Rasulullah SAW. Sampai hari ini, 2 rangkap syair ni. Kisah ini kisah benar. 4 orang ulama besar sebut bagaimana Badui lepas 200 tahun kewafatan Rasulullah pergi ke kubur Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah 2 kali. Dia baca ayat Quran ni, kemudian dia baca syair ni. Tuan-tuan, kita boleh buat macam ni juga kalau pergi ke maqam Nabi. Boleh buat. Jangan ambil peduli orang yang kata syirik bid'ah ni, jangan pergi. Yang tu kumpulan minoriti yang songsang, yang tersasar jauh dalam memahami hadis Nabi dan ayat Quran. Tuan-tuan jangan risau. Ribuan para ulama bersama dengan tuan-tuan nak bandingkan dengan kumpulan kecil yang selalu mensyirik dan membid'ahkan orang ni. Sampai hari ni syair tu ditulis di tiang maqam An-Nabi. Wahai manusia terbaik yang bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Rasulullah ni memang harum. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya, iaitu Rasulullah. Engkau tu Rasulullah. Di dalamnya ada pribadi yang suci, pemurah lagi mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan sekalian, habis baca syair ni, ayat Quran tadi, bagi salam, Badui ni pun tinggalkan maqam Nabi, dia pun pi. Tuan-tuan nampak Dia pun pi. Kata Al-Imamul Utbi, dia kata aku rasa mengantuk waktu tu. Aku pun tidur. Kisah ni, aku pun tidur. Lalu aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Tuan-tuan mimpi. Nabi pun berkata kepadaku di dalam mimpi itu, wahai Utbi, pergi berjumpa dengan Arabi itu segera. Arabi itu Badui. Kabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah mengampuninya. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup-cukuplah yang menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Nabi SAW. Ni saya baru baca 5 dalil. Ada lagi banyak dalil. Semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Bertawassul dengan Rasulullah ketika hidup, lepas Nabi wafat, sahabat bertawassul dengan sahabat. Kita teruskan tuan-tuan. Sayyidina Umar bertawassul, disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad daripada Abdul Rahman ibn Sa'ad. Sayyidina Ibnu Umar satu hari kebas kaki dia. Tuan-tuan, kisah ni tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Adabul Mufrad, dalam kitab Al-Adhkar, bab At-Targhib wa Tarhib. Sayyidina Ibnu Umar kaki kebas. Ada satu orang mai kata kat dia, bila dia duduk kebas, duduk sakit kaki kan, orang tu kata, uzkur ahabban nasi ilaik. Sebut nama manusia yang paling kamu sayang. Terus Sayyidina Ibnu Umar kata, ya Muhammad. Ya Muhammad tu siapa? Rasulullah SAW. Dia sakit kaki. Kawan dia mai kata, sebut nama manusia yang paling kamu sayang. Dia terus sebut nama Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Tu apa dia tu? Panggil apa tu? Fadhahaba khidru rijlihi. Kata al-imam, imam-imam yang riwayatkan kisah ni, Imam Bukhari sendiri riwayatkan kisah ini dalam Al-Adabul Mufrad, kitab beliau Imam Bukhari. Imam Nawawi bawa juga kisah ini. Mereka berkata, hilanglah kebas yang ada pada kakinya. Subhanallah. 5, saya tak ingat dah kisah yang keberapa. Kisah sahabat bertawassul dengan sahabat. Bukan tawassul dengan Rasulullah. Sahabat bertawassul dengan sahabat. Iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertawassul dengan Al-Abbas. Abbas ni pak menakan Nabi, yang sangat Nabi sayang. Iaitu pada ketika itu zaman kemarau. Nabi wafat dah. Sayyidina Abu Bakar pun wafat. Sayyidina Umar, mereka buat solat istisqa. Sayyidina Umar ajak penduduk Madinah buat solat sunat istisqa. Kemudian waktu berdoa tu Sayyidina Umar panggil Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pak menakan Nabi. Dia panggil, dia pegang tangan pak menakan Nabi Al-Abbas. Dia kata, ya Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, dulu kami meminta kepadamu dengan bertawassulkan Rasulullah. Tapi Nabi kami dah wafat. Wahai Allah, sekarang kami minta aku bertawassul dengan Abbas, bapa saudara Rasulullah. Iaitu perkataan Sayyidina Umar apa dia? Allahumma inna natawassalu, tawassul, daripada kataan tawassul, natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Hadis tu riwayat Imam Bukhari. Apa dia maksud ucapan Sayyidina Umar? Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami, iaitulah Abbas, supaya engkau turunkan hujan, wahai Allah. Ini tawassul. Ini tawassul. Dengan orang hidup ataupun yang telah mati, dengan orang soleh ataupun dengan amal-amal soleh pun boleh. No? Kemudian kisah yang seterusnya. Kisah yang seterusnya, tuan-tuan, disahihkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Maqdisi dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri dan diriwayatkan juga kisah ni yang keberapa saya tak ingat ni oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Haythami. Iaitu lepas Nabi wafat apa semua, zaman sahabat, iaitu pada zaman pemerintahan Uthman ibn Affan, ada satu orang laki-laki mai jumpa Sayyidina Uthman bin Affan nak bagi tahu sesuatu. Tapi Sayyidina Uthman sibuk.
Laki-laki ni pun keluar, tak sempat nak nyatakan hasrat dia. Maka ada seorang sahabat melihat, iaitu sahabat tu nama Uthman ibn Hunaif. Dia tengok, dia panggil. Dia kata, kamu ada hajat apa? Saya ada sekian-sekian hajat, tapi Sayyidina Uthman tak sempat nak layan saya, iaitu Uthman bin Affan, tak sempat nak layan saya. Sayyidina Uthman bin Hunaif kata macam ni, hang ambil semayang, hang semayang 2 rakaat, hang berdoa. Dia pun pergi ambil semayang, dia semayang 2 rakaat, kemudian dia berdoa. Doa mana tuan-tuan? Doa yang saya baca kat tuan-tuan tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Doa tawassul yang Rasulullah ajak. Uthman bin Hunaif, dia ajak orang lain. Dia kata, hang pergi buat benda ni. Maka lelaki tu pun buat. Permintaan dia dimakbulkan oleh Uthman ibn Affan. Dia mai jumpa balik Sayyidina Uthman bin Hunaif. Dia kata, permintaan aku dimakbulkan. Kata Uthman bin Hunaif, yang tu bukan doa aku, tetapi itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hidup dulu. Nabi ajak kepada seorang buta dan akhirnya sahabat yang buta itu boleh melihat semula. Kisah itu sahih, disahihkan oleh Imam At-Tabarani. No? Okey, jadi sekadar tu dulu tuan-tuan untuk siri ini. Semua sekali ada 9 kisah sahih daripada Rasulullah SAW sendiri, bagaimana dalam Islam ini amalan bertawassul itu adalah amalan yang mulia, yang diajarkan oleh Quran, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan juga hampir ke semua ulama-ulama umat Nabi Muhammad mengajarkan amalan tawassul itu yang diharuskan oleh pendapat-pendapat mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.